Silakan. Terima kasih, Buba langsung dari Kuching. Kerajaan Persekutuan perlu tangani cabaran penjagaan kesihatan yang mendesak di Sabah. Itu antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya terus saja bersama Inisia Dolus. Teruskan, Anne. Ya, baik, Otto. Kerajaan Persekutuan perlu menangani cabaran penjagaan kesihatan yang mendesak di negeri ini dengan segera. Ini termasuklah isu kesesakan pesakit di klinik, kekurangan perkhidmatan di hospital dan isu profesional perubatan yang berhijrah ke negara lain. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, kemudahan perubatan lebih baik dan peningkatan bilangan doktor serta tenaga pakar amat diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk Sabah yang semakin meningkat. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berucap merasmikan Majlis Makan Malam Tahunan Persatuan Perubatan Malaysia dan pengumuman Ahli Jawatan Kuasa Exco Baharu 2024-2025 di Kota Kinabalu. Katanya, kerajaan negeri sentiasa menyokong pelbagai inisiatif kerajaan persekutuan dalam usaha meningkatkan perkhidmatan kesihatan di negeri ini. Daerah Suk bakal mempunyai pejabat pertubuhan peladang kawasan PPK sendiri. Perwujudan itu amat bertepatan kerana daerah berkenaan mempunyai 150 kampung dan kebanyakan menjalankan aktiviti pertanian, penternakan dan perikanan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup yang juga Ahli Parlimen Pensiangan menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat ulung pertubuhan peladang kawasan Suk di Keningau. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah tahun ini memperuntukkan 11.92 juta ringgit bagi pelaksanaan program pemerkasaan usahawan peladang Rise Up. Selain agri-prentis serta pemilikan jentera kecil dan sederhana secara geran padanan di semua pertubuhan peladang. Terdapat 29 pertubuhan peladang di negeri ini. Ia membabitkan 62,392 ahli dengan saham syek pemilikan 7.69 juta ringgit setakat 31 Ogos tahun ini. Kerja-kerja pembinaan 20 unit rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ di Dun Klias tahun ini mencapai 95% siap. Ia dijangka siap sepenuhnya sebelum 31 Disember ini. Adun Klias Datuk Isnin Aliasni berkata lebih ramai penerima bakal memiliki rumah sendiri bermula tahun depan. Ini kerana kuota rumah mesra SMJ ditambah daripada 20 kepada 40 rumah bagi setiap kawasan Dun. Senarai penerima telah pun dikenal pasti dan kerja-kerja pembinaan rumah berkenaan akan mula dilaksana seawal Januari 2025. InsyaAllah Klias saja 2027 tidak ada lagi pemohon. Sebab saya target miskin tegar di Klias kosong. So jadi pemohon sekarang ini pun kita ramai pemohon, banyak yang sudah kita bagi. So tahun depan pemohon-pemohon baru, saya ingat itulah saya berkatakan 2027 barangkali tidak ada pemohon sudah. Bermakna semua orang sudah dapat rumah. Beliau yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita di Beaufort. Sejak tahun 2022, 60 keluarga dalam kawasan Dun Klias sudah menerima rumah masing-masing. Isu sekolah daif akan diberi penekanan dan diatasi segera. Pembinaan sekolah daif akan diselesaikan segera menggunakan peruntukan yang telah diluluskan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan KPM Datuk Ruji Ubi berkata dalam masa sama isu keciciran murid turut diberi perhatian. Mana-mana peruntukan yang telah diluluskan untuk sekolah daif kita selesaikan dan di Tawau pun terdapat beberapa projek sekolah daif untuk tahun hadapan. Yang kedua dari segi keciciran murid, yang ini saya bersama dengan pasukan Ketua Pengarah Perkhidmatan Pendidikan Tuan Haji Azman ingin memastikan bahawa keciciran murid di daerah Tawau ini khususnya yang tidak mengikuti tahun 1 ataupun yang tidak menduduki peperiksaan SPM kami tangani dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian dalam program Satu Pemimpin Satu Kampung Santun Madani di SK Sungai Haji Matahir Tawau. Program kali ketiga diadakan ini memfokuskan inisiatif meningkatkan tahap pencapaian akademik murid.
Ini termasuk membekalkan peralatan kepada murid dan guru serta alat bantuan mengajar smartboard untuk pembelajaran secara digital selain bantuan tuition daripada Institut Perguruan Tawau. 40 penduduk sekitar daerah Tongot berpeluang melawat Pusat Konservasi Kanyon Imbak ICCA. Program bersempena Hari Terbuka ICCA itu membolehkan komuniti setempat mengenali lebih dekat ekor pelancongan Kanyon Imbak yang popular dengan keindahan biodiversitinya. Wartawan Saleh Jikri ada butirannya. Para peserta dari Kampung Imbak, Kuamut, Pekan Tongot, Kuala Tongot dan Pinangah ini memulakan perjalanan dari Pusat Urus Setia Ulu Kinabatangan, Kampung Imbak. Perjalanan sejauh 30 km ini cukup mencabar kerana ia hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda berentasi jalan hutan yang berbukit dan licin. Aktiviti komuniti bermula dengan taklimat berkaitan ICCA, seterusnya lawatan ke galeri dan fasiliti, serta berkunjung ke air terjun Imbak sejauh 2 km dari pusat konservasi. Terdapat lebih 79 spesies pokok serta 80 spesies mamalia di kawasan seluas 27,599 hektar ini. Antaranya termasuk haiwan ikonik seperti orang-utan, tembadau dan gajah pigmi Borneo serta 245 spesies burung. ICCA kini dalam promosi mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Sekarang ini status itu di peringkat atasan kerajaan negeri. Harapan kita ialah kerajaan negeri akan meneruskan proses untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan World Heritage Site. Justeru pelawat perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan satu-satunya hutan darat di Sabah ini terus terpelihara bagi melindungi flora dan fauna daripada sebarang ancaman dan kepupusan. Kami masih lagi tertakluk kepada peraturan yang Jabatan Perhutanan Sabah kasihlah, iaitu kami hendak mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam hutan kelas pertama itulah, seperti contohnya tidak boleh menebang pokok sembarang, tidak boleh membuang sampah dan sebagainya. Dan untuk pelawat pula kami galakkan mereka membawa botol masing-masing, tidak dibenarkan membawa plastik. Jika pelawat hendak berjalan ke mana-mana, at least mesti ada ranger. Rata-rata peserta dan pempengaruh yang menyertai lawatan ini memuji pihak pengurusan pusat konservasi ini yang berusaha mengekalkan khazanah alam untuk warisan generasi akan datang. Boleh membuka minda pemahaman kita tentang haiwan, lepas tumbuhan, tanaman-tanaman yang di sini yang kita tahu ada yang boleh dibuat ubat, tanaman dia ada yang tidak boleh dibuat ubat, begitu. Sebab di sini dia kebanyakan ubat-ubat yang tradisional yang didapati di sini. Hutan Kanyon Imbak ni adalah antara hutan yang masih darah dan tinggal sikit lagi di Sabah. Jadi banyak masyarakat yang di luar sana masih belum tahu bahwa betapa sikitnya hutan kita yang tinggal. Jadi saya mau bagi tahu dorang saya harap dorang sadar bahwa hutan kita ini tinggal sikit. So itu adalah tujuan khusus saya di sini. Memberi impak yang sesuai kepada penduduk kampung. Tempat ini memang cukup hebat, cukup cantik. Dan saya rasa tempat inilah pelancongan yang paling sesuai dan menarik kepada orang-orang luar untuk melancong di tempat ini. Saya banggalah sebab di kampung saya sendiri ada tempat ni, ada tempat yang secantik ini. Tidak perlu saya perlu ke luar negeri, tidak perlu yang pergi mana tempat saya sendiri pun saya boleh cari. Kanyon Imbak yang terletak di tengah-tengah pusat konservasi daerah Tongot turut digelar Heart of Borneo, Sabah. Baik, di belakang saya inilah dia air terjun Imbak yang terdapat dalam Kanyon Imbak dalam daerah Tongot yang merupakan salah satu pusat ekopelancongan yang terdapat di negeri Sabah dan menjadi tumpuan penyelidik datang ke sini dari serata dunia. Dan kerajaan negeri dalam usaha untuk mengiktiraf pusat pelancongan Kanyon Imbak ini sebagai tapak warisan dunia yang kedua selepas Gunung Kinabalu. Saleh Jikri, RTM.
Seorang lelaki warga asing maut dibaham buaya di kawasan setinggan pembuangan sampah Batu Lapan, Sandakan. Kejadian tersebut berlaku kira-kira 8.20 malam Jumaat lalu. Menurut kenyataan pemangku Ketua Polis Daerah Sandakan, Superintenden Ramasamy Kupan, siasatan polis mendapati mangsa 28 tahun disambar buaya ketika melalui jambatan kayu menuju ke rumah abangnya. Mangsa sempat menjerit meminta pertolongan namun gagal diselamatkan. Mayat mangsa kemudiannya ditemukan ahli keluarganya dalam jarak 2 meter dari tempat kejadian pada 9.30 malam hari yang sama dengan kesan gigitan di beberapa bahagian badan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Duchess of Kent Sandakan untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Otto. Terima kasih, Anne, langsung dari Sabah.